أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam satu tazkirah untuk menggantikan kuliah takmir yang dilakukan secara maya, khusus untuk kuliah takmir di Masjid Loi Muda, Masjid Loi Selatan, Masjid Seting Ulu, Masjid Surau Seting Indah dan Masjid Bayai Lama. Jadi alhamdulillah, hari ini Allah bagi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama insya-Allah dalam satu tazkirah ringkas ini. Untuk makluman, kita tak dapat belum diizinkan oleh Allah SWT untuk bersama-sama kuliah, tapi inilah jalan ataupun salah satu cara untuk kita bersama-sama muhasabah diri kan. Dengan wabak yang melanda ni, kita boleh buat muhasabah diri, banyakkan ibadah kepada Allah SWT, dan tak menghalang juga kita untuk bersama-sama untuk mendengar tazkirah daripada saya insya-Allah. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang satu tajuk yang hangat diperkatakan ketika ini, iaitu tajuk yang saya pilih, iaitu ujian tanda Allah sayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahukah kita bahawa ujian ini adalah benda yang menunjukkan Allah sayang kita? Dengan cara macam mana, tuan-tuan? Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan dalam video ni, dan video yang akan datang kita akan bincangkan apa hikmah-hikmah yang terdapat bila mana Allah uji kita, bila mana wabak ni melanda. Apa hikmah-hikmah yang kita boleh rebut, yang kita boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku sekarang ni insya-Allah kan. Dalam Quran Allah ada menyebutkan dalam surah At-Taubah, Allah kata la tahzan innallaha ma'ana. Maksud dia jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pujuk kita, tuan-tuan, untuk apa? Untuk kita ni supaya tak merasa menghadapi situasi di berseorangan. Kita kena sentiasa sabar, kena sentiasa muhasabah diri, kena sentiasa banyak munajat pada Allah SWT, supaya apa? Ujian yang datang ni ada hikmah, bukan masalah. Itu yang kita kena ambil borek sikit kan. Okey. Ujian ni ada beberapa cara manusia zaman sekarang kan, dia ambil ujian ni dengan cara macam mana. Yang pertama, ada orang hadapi ujian ni dengan hati yang tenang. Dia nampak happy, nampak gembira. Dia ujian mana semua, kadang-kadang dia lapar tapi dia happy, dia gembira, dia tak ada menunjukkan dia ada masalah. Cara yang kedua, orang hadapi dalam keadaan gelisah, resah. Sentiasa hati ni tak tenang, leko dek mencari menggelabah. Kata orang menggelabah, tak ketahuan arah. Macam tu kan. Sentiasa tak tenang hati tu. Bila ada masalah, ada leko lah dia, kulu gili, mikir tidak, penyelesaian tidak, dia leko, dia gelisah ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, ada orang hadapi ujian ni dalam keadaan marah.
Marah yang macam mana? Dia mempersoalkan kenapa dad ni diuji dengan macam ni punya borek. Padahal tuan-tuan, kalau kita bongkarkan rahsia-rahsia Allah, kan, insya-Allah, kan, ada beberapa, kalau kita rasa ni kita ni dah borek ujian ni, kan, ada beberapa makhluk Allah yang kalau kita renung, kita tenung, kita fikir betul-betul, lagi susah daripada kita, tuan-tuan. Ada 3 makhluk Allah yang kita boleh ambil kehidupan dia menjadi satu yang elok pada diri kita. Yang pertama, makhluk Allah yang pertama adalah, saya minta tuan-tuan bandingkan kehidupan kita dengan apa yang saya akan cakap sebentar lagi. Yang pertama, haiwan yang pertama kita kena ambil borek ni. Yang pertama adalah burung. Burung, tak kisahlah burung apa, kan? Burung ni, tuan-tuan, dia bila pagi-pagi dia akan menyanyi, bersiul, riang, gembira. Walaupun dia tak tahu yang hari tu sama ada dia mati ke, dia dapat makan ke, lenyek dek kereta ke, lenyek dek trailer ke, kan? Tapi dia pagi tu dia happy je. Dia bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Allah tentukan rezeki dia. Dan percaya tak, burung ni, kan, walaupun macam mana pun susah hidup semalam, kan, makan ke tidak, pagi-pagi dia mesti happy, dia mesti gembira, dia mesti menyanyi-nyanyi. Kita belum pagi ni, malam tu dah rosah dah, sampai ke besok bercantum apa dah, dahi macam tu bercantum, dek marah, sikit silap habis semua satu rumah tu di belaung. Tu yang pertama. Yang kedua cicak. Cicak ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok lah cicak di rumah tuan-tuan tu, tok 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 bunyi tu, kan, cuba tengok kehidupan dia. Cicak ni dia melekap ke dinding, tapi makanan ni semua ada kepak. Dia melekap ke dinding nah, makanan ni semua ada kepak, tuan-tuan. Agak-agak lah, susah ke senang? Kita lah nak banding, kan, kita melekap ke dinding nah, lepas tu makanan kita semua tu terbang. Macam mana nak buat? Semua ada kepak. Kita tak ada kepak. Tapi pernah tak nampak cicak ni bunuh diri? Bunuh diri. Dia kata Allah susah waktu hidup dan ni, dah lah tak ada kepak, melekap pula ke dinding, makanan semua yang terbang, tak ada yang melekek. Bung dia terjun daripada siling tu, bung jatuh ke bawah. Tak pernah, tuan-tuan, tak pernah dia putus asa. Tapi dengan berkat daripada Allah SWT, Allah kurniakan dia apa? Lidah yang panjang. Walaupun lidah yang panjang, tapi dia tetap tak ada kepak. Jadi dia putus asa tak? Tak ada. Jadi kita ni macam mana, tuan-tuan? Cuba cerita sikit, kan. Kadang-kadang kita ni elok, kan, lengkap segala macam, tapi malih. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Ni orang belah-belah Zimbabwe, belah hujung tu. Ni bukan orang sini dah, orang tempat lain, kan. Penyakit M ni banyak banget. Kan. Yang ketiga, kan, yang kita kena ambil tahu sikit makhluk Allah yang ketiga ni adalah cacing. Cacing ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, kesian tengok cacing, tuan-tuan. Kalau nak cerita cacing ni tak ada kaki, tak ada kepala adalah, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada telinga. Total loss. Senang cerita. Total loss, tuan-tuan. Dia ada apa? Dia ada parut dengan mulut. Kalau kita lah, kan, habis semua, tak ada lah apa yang tinggal, kan. Itu pun leko nak putus asa mengharap bantuan orang. Cacing ni, tuan-tuan, tak ada apa kat badan ni. Yang ada nyawa dia
perut, kulit, mulut. Tu je. Kita ni apa semua yang tak ada. Semua ada. Ada rambut, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Tapi pernah tak kita nampak cacing yang kita gali nak pergi mancing tu, kuih. Tak pernah tuan-tuan. Gamuk belakang semua. Nak menandakan apa? Nak menandakan kita ni tuan-tuan. Kita ni cukup segala macam dengan kaki cukup, tangan cukup, kan? Hidung ada 2 lubang telinga ada 2, tak kurang 1, mata pun 2 walaupun rabun, kan? Tapi kadang-kadang kita ni terlalu mengharap pada orang. Itu yang salah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah bagikan kita cukup sifat cubalah usaha sikit, kan? Ini bukan orang sini dah tuan-tuan. Ini orang Zimbabwe belah ujung, orang sini semua rajin-rajin, kan? Semua rajin-rajin orang sini. Tak ada yang maleh, semua ada. Ni yang maleh-maleh ni semua orang luar ni. Orang kita semua rajin-rajin. Dan saya cakap macam ni untuk orang luar ni dah, kan? Tapi kita ambil iktibar. Daripada 3 bondo tadi tu, 3 binatang tadi tu, kita ambil iktibar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ujian yang datang ni, kan, ada hikmah, bukan masalah. Tu dia, kan? Okey, itu baru mukadimah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rasa kalau boring, skip lah. Apa susah, kan? Kan? Okey. Itu berkenaan 3 bondo tu. Okey. Kita masuk pula pada tajuk, insya-Allah. Kan? Bila kita dah sama-sama kita muhasabah diri dengan 3 binatang tadi, 3 ciptaan Allah tadi, kan? Kita letakkan diri kita kat mana? Kan? Kalau kita rasa kita masih manis lagi, kita berharap pada orang lagi, kita pulang. Jadi bila kita tahu kekuatan kita, Allah dah bagi kita kudrat, Allah dah bagi kita cukup sifat, usaha supaya kita ni bila dapat apa, nak dapat satu benda, usaha dulu, baru tawakal, baru doa, kan? Jangan bila apa ni tak usaha, lepas tu tawakal, tak boleh tuan-tuan, kan? Okey, insya-Allah.